Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pagi ini, pagi Ahad, hari Minggu. Tak pergi kerja lah kan. Walaupun ramai yang kerja kat rumah, tapi hari Ahad tak kerja kan. InsyaAllah kita ambillah kesempatan untuk cerita-cerita, memberi tazkirah sedikit sebanyak, ya, insyaAllah. Masih lagi dengan kita bawa tema balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Okey, kita mulakan dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita di dunia ini. Dan kita selawat kepada junjungan Nabi SAW yang telah menyampaikan segala yang baik-baik kepada kita dan memberi peringatan daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan kita. Ya, jadi Nabi SAW telah menyampaikan segalanya untuk panduan kita, yang baik dan untuk kita ikuti, dan yang tidak baik untuk kita jauhi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, 2 hari yang lepas saya telah mengemukakan ayat berkaitan dengan makanan ahli neraka daripada surah Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali min dhari'. Min dhari' itu dikatakan sebagai pokok yang berduri. Yalah, nak ingatkan, ya, sebab kita hidup di dunia ini mewah kan, berbagai-bagai makanan boleh kita pilih. Jadi yalah, untuk ingatkan kita bahawa mungkin satu hari nanti kita tak boleh bermewah-mewah seperti ini. Takut kan, kita takut. Tidak ada yang kita boleh pilih kecuali apa yang Allah sediakan, makanan yang berduri itu yang kita nak cuba ingatkan lah kan sekarang ini, supaya ya, kita, kalau sekarang kita boleh pilih macam-macam makanan, kalau boleh bila kembali ke akhirat sana pun kita masih dapat menikmati seperti sekarang, malah lebih baik daripada itu. Memang banyak Allah ceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk ahli syurga. Jadi kita nak ingatkan, kalau bukan syurga, tak ada lainlah tempat kecuali neraka. Dan bagaimana keadaan dalam neraka tu, supaya kita lebih bersungguh-sungguh untuk lari daripada azab neraka tu. Ya, macam mana lari daripada azab neraka? Maknanya mengelakkan diri daripada terjebak dengan amalan-amalan yang boleh membawa kita ke neraka. Jadi saya nak sambung tentang makanan ini yang berduri itu. Di dalam ayat lain disebut pokok yang berduri itu namanya zakum. Ya, namanya zakum. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Pokok zakum disebut dalam surah As-Saffat dan juga disebut dalam surah Al-Waqi'ah. La'akiluna min syajarin min zakum. Bila sebut pokok zakum ni, ada orang musyrik ketika itu bertanya, macam mana pokok, ada pokok kat neraka, kan neraka tu api, macam mana pokok boleh tumbuh pula? Jadi Allah sebut innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Dia memang pokok tu tumbuh daripada dasar jahim tu. Jadi pokok tu tumbuh daripada situ. Jadi api tak boleh makan dia lah, sebab dia sendiri dah lahir daripada api. Allahu Akbar, ya. Jadi Allah gambarkan pokok tu
buruk tak buruk, tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Dia tumbuh membesar seperti kepala syaitan. Jadi kita pun tak pernah nampak kepala syaitan kan, sebab selalu manusia gambaran syaitan tu satu gambaran yang buruk. Jadi Allah nak beri gambaran yang sangat buruk kepada pokok tu. Allah sebut ka'annaha ru'usu syayatin, seolah-olah pokok tu seperti kepala syaitan. Macam mana bentuk kepala syaitan kita pun tak boleh nak bayangkan, tapi maknanya bila manusia dengar tu, dia tahulah memang buruknya rupa pokok tu. Kan, itulah makanan. Jadi famaliuna minhal butun. Jadi bila manusia makan tu perut penuh kan, dah bernyucuk berduri. Jadi nak hilangkan sebab sebu cas sakit tu, maka mereka minta air, nak minum air. Lepas tu air pula, summa inna lahum alaiha ala syauban min hamim. Nak minum air, nak hilangkan sakit tersedak dengan pokok yang berduri tu, minum air. Air pula la syauban min hamim. Air pula daripada air yang sangat panas yang menggelegar. Allah, macam mana nak makan tu kan? Itu Allah sebut la yusmin wa la yughni min ju'. Jadi makan, tapi dia bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang menggemukkan. Jadi makan, tapi makanan yang tak boleh memenuhi keperluan kita makan. Makan nak sihat, makan nak rasa keenakan makan, minum pun nak rasa keenakan minuman, tapi semuanya tak boleh kan. Itu pokok. Ada lagi jenis makanan yang Allah sebut dalam Al-Quran ni, selain daripada pokok zakum ni. Allah sebut dia sebut apa? Ghassaqah, ghassaqah dalam surah An-Naba, illa hamiman wa ghassaqah. Dalam surah Al-Haqqah dia sebut wala ta'amun illa min ghislin. Min ghislin. Jadi ada beberapa nama ya. Borek ni pokok yang berduri, dan nama pokok tu adalah zakum. Dan selain daripada makanan ini, borek ni ada juga disebut ghassaq, dan ada juga disebut ghislin. Apa makna ghassaq dengan ghislin ni? Jadi ahli tafsir mengatakan dua-dua ni makna sama, ya. Ghislin dan ghassaq ini dikata sodid ahli nar. Sodid ni apa? Sodid ni buangan, kumbahan. Jadi dia termasuklah nanah, darah, apa lagi ya? Benda-benda yang keluar dari badan ahli neraka tu. Kan, jadi ahli neraka yang berpeluh-peluh. Kan, lepas tu dah luka tu berdarah, nanah. Daripada luka tu kena bakar, kena hentam, kena cucuk. Tu berlaku luka. Daripada luka tu keluar darah dan keluar nanah. Lepas tu nak tahan sakit tu sampai berpeluh-peluh, menangis, keluar air mata. Semua tu yang keluar tu dipanggil sodid. Jadi ini makanan. Ini makanan ahli neraka. Wala ta'amun illa min ghislin. Ataupun disebut illa hamiman wa ghassaqah. Hamim tu air panas lah kan. Ini ghassaq ni, itu makanan dia. Allahu Akbar. Jadi tak ada pilihan. Tak nak kan makanan-makanan tu. Ya Allah, kita tengok sekarang pun jijik kan. Tapi itu kalau kita nak makan, itulah makanan yang disediakan untuk kita. Na'udzubillah. Jadi kita ingatlah tak nak masuk neraka. Sebab kalau masuk neraka, kita tak ada pilihan untuk makan makanan yang enak-enak seperti yang kita makan sekarang. Jadi apa disediakan? Pokok zakum. Apa disediakan? Ghassaq. Apa disediakan? Ghislin. Semuanya itulah makanan yang disediakan. Air pula hamim.
apa ni? Hamim lah. La syauba min hamim. Maknanya air sangat panas. Panas yang mendidih. Okey. Dan zakum ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan kata hadis sahih, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi SAW bersabda, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ada orang tegur saya, jika tak keberatan mohon besarkan volume. Oh, tak cukup besar ya. Okey. Dah tambah sikit. Okey ke Anis? Nabi SAW bersabda, ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Falau anna qitrah minaz zakum. Dia kata sekiranya satu titik daripada zakum. Titik apa tak tahulah kan, mungkin ialah air dia ke, atau ialah getah dia ke, tak tahulah kan. Kata-kata potong toreh sikit zakum tu, keluarlah setitik daripada air dia ke, getah dia ke. Dia kata satu titik daripada zakum tu menitis ke dalam laut. Ini ke dalam laut. Bukan laut ya, fi bihari dunia. Maknanya semua laut di dunia ni. Kita tahu kan, bumi ni kan dipenuhi dengan lautan kan, air lebih banyak daripada daratan. Jadi maknanya dia kata, kalau setitik je daripada zakum tu, kita kata getah dia lah, kata air dia lah kan, setitik je jatuh dalam semua lautan di dunia ni, la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum. Nescaya dia kata dia akan merosakkan kehidupan seluruh ahli bumi. Bukan seluruh manusia, seluruh ahli bumi. Dia tak boleh hidup dah. Sebab apa? Sebab lautan tu dah rosak dengan hanya setitik daripada zakum. Astagfirullahalazim. Bayangkan, itu yang akan dimakan. Maknanya kalau setitik je dia jatuh di atas lautan di bumi ni, seluruh ahli bumi dah tak boleh hidup. Ikan dah tak boleh hidup. Ya, kalau ikan dah tak boleh hidup, kita makan apa? Kita pun dah tak boleh makan ikan. Burung-burung pun dia makan ikan juga kan. Ada yang makan ikan, betul kan? Nampaklah burung tangkap ikan dalam laut kan. Jadi seluruh ahli bumi dah tak boleh nak hidup. Sebab air laut itu dah rusak disebabkan hanya setitik daripada zakum. Ini kata At-Tirmizi, hadis sahih. Riwayat diambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu akbar, dahsyat ya, dahsyat. Jadi maknanya bila kita ingat ni, apa yang akan kita tempuh, na'udzubillah. Jadi moga-moga memberi kita kekuatan untuk kita sedaya mampu berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengheret kita ke sana. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon perlindungan denganmu daripada neraka dan apa yang boleh mendekatkan kami kepada neraka, sama ada perbuatan, perkataan dan juga i'tiqad, kepercayaan, keyakinan. Jadi apa perbuatan, perkataan yang boleh mengheret kita, mendekatkan kita ke neraka? Perbuatan-perbuatan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Berbohong, buat zalim, menipu, rasuah, derhaka kepada ibu bapa, mengabaikan ahli keluarga, tak memberi nafkah kepada orang yang kita wajib beri nafkah, tidak taat kepada orang yang kita wajib taat, tidak mengambil berat terhadap orang yang di bawah
jagaan kita, semuanya itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, membimbing kita supaya sentiasa berada di atas jalannya yang lurus, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, itulah perkongsian pada pagi minggu ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan di atas jalan yang Allah redai. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.